Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih kepada Cikgu Mukhtar aku mengurusi majlis kita pada malam ni merangkap Setiausaha Masjid Qaryah Tanjung Dawai. Sahibul Fadilah Tuan Syekh Mak Noris Mardi, Pegawai Agama Daerah Kuala Muda, Tuan Syekh Hakimin, Penudung Pegawai Agama Daerah Kuala Muda, dan barisan pegawai masjid, ahli-ahli di jawatan kuasa Qaryah, kaki tangan daripada pejabat agama daerah Kuala Muda, dan seterusnya lah, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang saya hormati sekalian. Dahulu saya sampaikan salam daripada Datuk Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kedah dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayah serta keizinannya kita dapat bersama-sama berada dalam rumah Allah ini melaksanakan perintahnya sembahyang maghrib berjamaah, dan insya-Allah sebentar lagi kita akan sembahyang Isya berjamaah. Mudah-mudahan kita akan mendapat rahmat daripada Allah dan kita akan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya hidayah Allah Subhanahu wa taala ni sangat penting bagi kita hamba-Nya untuk kita menjalani kehidupan kita ini sehinggalah kita menemui Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat sekalian, sebagai seorang Muslim, kita melaksanakan sembahyang. Dalam sembahyang, kita selalu baca surah Fatihah. Dalam Fatihah, kita sentiasa memohon, Allah ajak kita supaya memohon hidayah daripadanya. Lalu kita sebut, Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, iaitu Islam, iaitu ikut Rasulullah, iaitu ikut Al-Quran. Itu yang kata siratul mustaqim. Siratul mustaqim ni ialah jalan yang Tuhan beri nikmat kepada mereka, iaitu kepada para anbiya, para syuhada, para salihin. Seperti mana ayat yang selepas ihdinas siratul mustaqim tu, kita minta kepada Allah supaya kita diberi hidayah, jalan yang lurus. Bagaimana jalan yang lurus itu? Iaitu jalan siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa mereka yang Allah telah beri nikmat? Iaitu para anbiya, para syuhada, para salihin. Inilah jalan yang mesti kita pelajari, jalan yang mesti kita tahu, jalan yang mesti kita cari supaya kita mendapat ataupun kita tergolong dalam golongan orang yang mendapat hidayah daripada Allah. Kemudian ayat Fatihah tu kita sambung lagi, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai kepada mereka. Jadi jalan yang lurus siratal mustaqim tu jalan yang siratal ladzina an'amta alaihim. Itu jalan yang lurus yang kita kena tahu, yang kita kena ikut.
Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang engkau murkai ke atas mereka. Siapa orang yang Allah murkai yang dimaksudkan dalam ayat ini? Ibnu Abbas berkata iaitu orang Yahudi. Ini orang Yahudi. Allah murka kepada mereka. Allah suruh kita minta kepada dia hidayah yang mengikut para anbiya, syuhada dan salihin, tapi bukan orang yang Allah murkai ke atas mereka, iaitu orang-orang Yahudi. Orang Yahud. Waladdallin, ada dua golongan Allah sebut yang kita kena sedang bila kita duk baca Fatihah selalu dalam semayang tu. Dan Al-Fatihah itu iaitu Ummul Kitab, ibu Al-Quran. Mengapa dinamakan Al-Fatihah itu ibu Al-Quran? Sebab segala isi kandungan Al-Quran semuanya terkandung dalam surah Al-Fatihah. Allah suruh kita minta supaya kita dapat hidayah, jalan lurus seperti mana para anbiya, syuhada dan salihin. Dan Allah suruh kita minta juga jauh kita daripada jalan orang yang Allah murka, iaitu orang Yahud. Dan yang terakhir, waladdallin, orang-orang yang sesat. Siapa orang yang sesat? Ibnu Abbas kata iaitu orang Nasara. Tuan-tuan, tiga golongan ini yang akan banyak dicerita dalam Al-Quran. Seluruh isi kandungan Al-Quran semuanya akan refer kepada tiga golongan ini. Iaitu yang pertama, orang yang ikut para anbiya. Yang kedua, orang yang ikut Yahudi. Yang ketiga, orang yang ikut Nasara. Jadi kita kena jelas. Bila dalam ayat Quran nanti, semua akan terang balik tafsir apa yang disebut dalam surah Fatihah. Jadi kita nak tahu, kita nak duduk di dalam golongan mana, di atas jalan mana. Jadi kita kena belajar. Jadi kita kena tahu. Golongan yang pertama itu tuan-tuan, sifat dia macam mana? Orang yang dapat Siratul Mustaqim ni, sifat dia orang itu tahu ilmu dan praktik ataupun beramal dengan ilmu dia. Ni siratal ladzina an'amta alaihim ni orang yang ada ilmu dan beramal dengan ilmu dia. Tu golongan yang pertama. Sila Pak Tam. Lama tak nampak. Sila. Duk taratu kak noh. Alhamdulillah. Golongan pertama ialah orang yang ada ilmu dan beramal dengan ilmu itu. Ini golongan siratal ladzina an'amta alaihim. Para anbiya, para ulama, para syuhada, para salihin. Inilah sifat mereka. Mereka ada ilmu dan mereka beramal dengan ilmu itu. Golongan yang kedua, ghairil maghdubi alaihim. Iaitu golongan yang Allah murka kepada mereka. Allah marah kepada mereka. Pasal apa? Pasal golongan ni ada ilmu tapi tak beramal. Ni golongan ni kita takut. Iaitu puak Yahudi. Mereka tahu kebenaran. Mereka tahu Nabi SAW. Mereka tahu agama yang terakhir. Mereka kenal Nabi lebih daripada kenal anak-anak mereka sendiri. Mereka tahu syariat Allah. Mereka tahu hukum hakam Allah. Tapi mereka tak praktik. Ini orang Yahudi. Allah marah. Sehingga Allah sebut dalam Al-Quran, ghairil maghdubi alaihim. Bukan orang yang kau murkai ke atas mereka. Tuan-tuan. Yang ni yang orang Islam kena faham bila semayang, baca Fatihah. Kena faham Fatihah tu. Kita nak jadi golongan yang pertama, ada ilmu dan beramal. Kita tak mau jadi golongan yang kedua, ada ilmu tapi tak beramal. Sehingga Allah murka kepada mereka. Dan golongan yang ketiga iaitu waladdallin, iaitu Nasara. Apa dia sifat orang Nasara? Nasara ni ialah orang yang beramal tapi tak ada ilmu. Ini pun masalah. Dia nak buat baik tapi dia tak tahu macam mana nak buat baik. Dia mereka semua. Ini golongan Nasara. Jadi
kita nak kena faham asas dasar ni tuan-tuan. Supaya kita dapat hidayah, kita termasuk dalam golongan yang pertama tadi. Siratal ladzina an'amta alaihim. Iaitu orang yang dapat hidayah, iaitu golongan yang dapat nikmat daripada Allah, yang terdiri daripada kalangan para anbiya, para rasul, para syuhada, para salihin. Mereka ni orang yang ada ilmu dan beramal. Rasulullah SAW sangat menuntut dan menyuruh, sangat memberi motivasi kepada semua umat dia supaya menuntut ilmu, supaya tahu. Kita nak buat baik tapi kita tak tahu macam mana nak buat baik. Kita rasa kita main masjid tapi kita menyakiti orang. Kita tak tahu. Sebab itu kena ada ilmu tuan-tuan. Supaya kita dapat hidayah. Tapi alhamdulillah kita doa supaya kita boleh melazimi masjid. Supaya hati kita sentiasa terpaut kepada masjid. Supaya kita dapat balasan yang besar di sisi Allah, sehingga Allah selamatkan kita daripada kepanasan di akhirat esok pada hari kita berada berhimpun di padang mahsyar. Supaya arasy Allah itu melindung kita daripada kepanasan sehingga kita sejuk, sedangkan orang lain kepanasan. Itu yang kita nak. Tapi malang tuan-tuan, malang. Sepatutnya di masjid menjadi tempat bersatu padu. Tapi hari ini masjid menjadi tempat berpecah belah. Bukan di Tanjung Dawai tak, di tempat-tempat lain. Saja saya mai cerita di sini supaya jangan jadi macam tempat-tempat lain. Hari ini dahsyat tuan-tuan. Hari ini keadaan dia. Beberapa masjid saya terpaksa panggil nak settle masalah antara mereka berkelahi. Umat Islam kalau berkelahi di masjid, di mana lagi umat Islam nak bersatu agak-agak. Kalau masjid pun kita berkelahi, kita nak bersatu di market. Taubatlah hum. Kalau di masjid pun tak boleh bersatu, kita nak bersatu di mana lagi? Ini tuan-tuan, hari ini tuan-tuan, dulu kita jarang dengar. Berkelahi sikit. Hari ini berkelahi, bertumbuk. Tok Imam bertumbuk. Dia tangguh report polis. Panggil 3 line, pakat-pakat geng. Ni, tuan-tuan akan terkejut dengan benda-benda macam ni. Tapi ini yang saya lalui. Saya kena main cerita pada tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan, kalau kita semua boleh bersatu padu, kita syukur. Kita termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapat hidayah. Tuan-tuan, ayat berkaitan dengan imarah ataupun mengimarahkan rumah Allah ni. Semua kita pakat tahu. Tuhan kata apa? Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ula ay yakunu minal muhtadin. Apa dia ayat tu? Khatam Quran baca selalu tapi tak faham benda-benda yang macam ni. Allah kata sesungguhnya tidak ada yang boleh layak untuk mengimarah masjid. Allah letak syarat. Yang pertama, orang beriman. Beriman macam mana? Macam mana dia nak beriman kalau dia tak ada ilmu? Dia beriman awal ya, dia tahu Allah tu Tuhan dia, Muhammad Rasulullah, dia tahu sikit rukun iman, hak tu. Dia tak tahu beriman tu maksud dia macam mana? Beriman apa yang Nabi kata tentang masjid, Nabi sebut pasal masjid, dia kena beriman. Dia kena percaya. Tapi macam mana dia nak beriman, dia sendiri tak tahu Nabi kata apa pasal masjid. Maknanya kena ada ilmu. Tu yang pertama, beriman. Allah letak dulu syarat. Orang yang nak imarah masjid ni, syarat dia kena beriman. Iman takkan subur tanpa ilmu pengetahuan. Dia kena mengaji. Dia kena tahu. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman dengan Allah, percaya kepada Allah bahawa Allah akan bagi ganjaran yang besar kepada orang yang imarah rumah dia, beriman. Beriman dengan Allah bahawa Allah akan jaga orang-orang yang jaga rumah dia, beriman. Kemudian beriman dengan hari akhirat.
Kita kena ingat, apa yang kita buat ini, kita akan lihat di akhirat esok, balasan dia. Tapi tuan-tuan, saya nak pesan pada diri saya sendiri dan pada semua. Saya pun terlibat dengan masjid. Bukan setakat masjid-masjid lain. Saya terlibat, saya jadi pengurusan jawatankuasa pengurusan Masjid Zahir, Masjid Negeri. Saya terlibat. Jadi kita kena faham benda-benda yang macam ni. Dalam pengurusan masjid, kita kena jelas, kita kena ada ilmu. Baru kita boleh laksanakan pengimarahan masjid dengan terbaik. Tuhan letak syarat beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat. Kita kena faham apa yang kita buat ini akan dibalas, akan dilihat di akhirat esok. Tapi saya peringat, jalan ini, duduk di masjid ini jalan yang baik dah. Tapi kita jangan sangka di atas jalan yang baik ini kita kecundang ke jalan yang salah. Kita bimbang. Sebab iblis takkan biar kita senang-senang melalui jalan untuk ke syurga. Kita kena beringat. Tuan-tuan, ada orang yang dicerita oleh Nabi SAW yang melakukan amalan yang lebih baik daripada kita. Salah seorang dia adalah orang yang berjihad di medan perang, lawan musuh Islam musyrikin, dan dia dibunuh, mati. Orang semua kata dia mati syahid. Tapi Nabi cerita di akhirat esok, apa akan berlaku? Orang yang dibunuh di medan perang, yang kita semua kata dia mati syahid, tapi apabila Allah nak hisab seorang tu, Allah panggil dia. Di antara golongan tu, seorang daripada dia, di kalangan dia tu, Allah panggil dia. Allah tanya dia, apa hang buat dengan nikmat-nikmat yang aku telah berikan kepada hang? Dan dia kata, nikmat yang telah engkau beri kepadaku, ya Allah, aku berjihad di medan perang sehingga aku mati syahid di medan perang. Dia kata ke Allah. Tapi Allah kata apa? Allah kata, kadzabta, bohong. Hang bohong. Hang bukan perang di jalan aku, tapi hang buat semua ni adalah supaya orang puji hang, supaya orang kata hang adalah seorang pahlawan semasa hang mati di medan perang. Tengok tuan-tuan. Orang yang sanggup berkorban nyawa, darah, pun Tuhan tak terima. Sebab apa? Sebab matlamat tujuan dia tak ikhlas kerana Allah. Ingat tuan-tuan. Ni kita duk buat urusan masjid ni. Jaga ni dengan jawatan-jawatan. Saya, Tuan Syekh Ismadi, pegawai yang terlibat dengan urusan masjid. Kita kena ikhlas kerana Allah. Demi kerana untuk lihat rumah Allah ini dapat diimarahkan dengan sebaik mungkin. Kita mai. Saya mai malam ni tuan-tuan. Saja mai ni. Daripada jauh. Walaupun letih balik mesyuarat tadi pukul 5. Gagah mai. Sebab saya nak sampai benda ni tuan-tuan, kepada tuan-tuan, supaya kita semua ni buat kerana Allah. Tuh, dua syarat, beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat. Ada lagi golongan-golongan lain. Ada yang golongan baca Quran. Tuhan tanya dia, hafal Quran. Tuhan tanya dia, apa hang buat dengan nikmat ni? Aku ni baca Quran, aku ni hafal Quran. Allah kata, bohong. Pasal apa? Allah kata, hang jadi baca Quran, hafal Quran supaya orang gelak hang hafiz ataupun gelak hang qari baca Quran. Kadzabta, Allah kata bohong. Allah suruh malaikat heret masuk dalam neraka. Bayangkan tengok tuan-tuan. Orang yang berkorban lebih dahsyat daripada kita pun tak tentu lagi masuk neraka. Sebab apa? Sebab tidak ada keikhlasan. Sebab itu kita kena mula dengan sesuatu perkara dengan ikhlas dengan Allah. Kita mai rumah Allah ni kerana siapa? Kerana apa? Nak buat apa? Bukan pasal nak lawan tunjuk siapa pandai. Bukan. Pakat-pakat ajak, pakat-pakat bersatu, pakat-pakat bagi jalan, pakat-pakat bagi pandangan. Jangan duk cari salah orang ni, salah orang ni. Kita takkan bersatu kalau kita duk buat kerja macam tu. Dan kita akan dapat balasan yang setimpal di akhirat esok.
Tu syarat yang kedua tuan-tuan, beriman dengan hari akhirat. Dan yang ketiga Allah kata dalam ayat tu, wa aqamas salah. Orang yang nak imarah masjid ni adalah orang yang mendirikan semayang. Alhamdulillah kita dirikan semayang. Cuma tanya diri kita sendiri, betulkah kita dirikan semayang? Ke semayang kita tak faham, Fatihah pun kita tak faham. Kita sujud, kita rasa tak kebesaran Allah. Kita sujud sama dengan orang lain sujud. Tapi sujud kita itu, adakah kita merasa rendah diri dengan Allah, kebesaran Allah? Adakah kita rasa macam tu? Sehingga kita sanggup mengenepikan kepentingan kita demi untuk melaksanakan perintah Allah. Kita sanggup ketepikan kepentingan kita kerana untuk melihat imarah masjid ini dapat dilaksanakan dengan terbaik. Kita sanggupkah? Ini tanya yang kata wa aqamas salah, dirikan semayang tu kena faham. Dirikan semayang itu nak menunjukkan hubungan kita dengan Allah dan sejauh mana tawaduk, rendah diri kita dengan Allah. Dan sejauh mana rendah diri dengan Allah menyebabkan kita tak sombong dengan manusia lain. Tanya diri sendiri, betulkah kita diri semayang? Ini kena ada ilmu tuan-tuan. Kalau setakat faham terjemahan tu, ni semayang semayang, betul semayang, tapi tak lagi berkali dengan orang, sombong dengan orang, apa guna? Mai masjid hari-hari. Ingat tuan-tuan, duduk atas jalan syurga dah, tapi sekali dia selewing pikul lain. Iblis takkan biang. Iblis takkan biang sehinggalah roh kita tercabut, baru dia lepas dah. Lagi roh kita tak tercabut, walaupun sampai kat ghor-ghoroh dah ni, dia duk tekan kita lagi sehingga dia nak pastikan kita akan masuk ke neraka bersama dengan dia. Dia tahu, dia confirm dia masuk neraka, dia pun tahu. Ini jelas. Aqamas salah. Aqamas salah ni nak habaq kata hubungan dengan Allah, maknanya nak habaq apa? Rendah diri, jangan sombong. Dengar kata orang, dengar pandangan orang, dengar semua. Jangan duk buat keputusan sendiri. Ada sistem, ada mesyuarat, bincang. Dalam mesyuarat, dalam syura mesti ada jalan keluar. Tidak, Allah tak suruh kita mesyuarat. Wa amruhum syura bainahum. Allah kata, urusan kamu bermesyuarat. Mesyuarat mesti selesai. Pasal apa saya kata selesai? Mesyuarat ni, sama ada keputusan itu sebulat suara, ataupun keputusan itu ada majoriti dan minoriti. Bila satu-satu isu dibincang, tak selesai, yang ni ada pandangan, yang ni ada pandangan, last, ataupun satu isu bincang, semua setuju. Itu nama dia sebulat suara. Ataupun satu isu dibincang, ada pandangan A, ada pandangan B, maka di situ kita undi. Yang mana yang suka A, kalau semua banyak yang suka A, kita jalan hak A. Ini yang dibuat oleh Rasulullah. Bukan nak pegang, ada perangai orang bila mesyuarat, keputusan dia tak diterima, dia tak bersama dah dengan masjid. Dia tak bersama dah dengan keputusan mesyuarat orang-orang Islam. Tengok tuan-tuan, macam mana Nabi melaksanakan keputusan mesyuarat. Dalam perang Uhud, ketika selepas perang Badar, orang Islam menang. Selepas pada tu nak berlaku perang Uhud, Nabi tahu musuh daripada Mekah sedang marah datang ke Madinah untuk menyerang Madinah. Maka Nabi panggil sahabat-sahabat berhimpun dan tanya mereka, kita nak perang, kita nak duduk dalam Madinah ke, kita nak pergi tunggu depan tengah jalan di luar Madinah? Nabi minta pandangan sahabat. Oleh kerana sahabat pada masa tu semangat sebab mereka baru menang perang Badar, mereka semangat, mereka beri pandangan sebahagiannya nak perang di luar. Tunggu musyrikin Mekah di tengah jalan. Tu yang berlaku dekat Uhud tu. Di luar kota Madinah. Tapi Nabi sendiri memberi pandangan berperang dalam Madinah. Apabila diundi, pandangan yang kata perang di luar Madinah lebih ramai. Sehingga pandangan Nabi pun lepas ke sebelah. Maka Nabi masuk dalam rumah, pakai baju besi, keluar, nak ajak pergi perang dah. Baru sahabat-sahabat perasan pandangan Nabi nak ajak perang dalam Madinah.
Tiba-tiba kita semua nak pergi luar Madinah. Mereka rasa mereka tersilap dah memberi pandangan. Lantas mereka nak tarik balik pandangan tu. Tapi Nabi kata apa? Nabi kata, seorang Nabi kalau dah menyarung pakaian perang, takkan mengundur walaupun selangkah ataupun setapak. Ini tuan-tuan. Ini yang kata keputusan. Mana ada dalam masyarakat pada masa itu, orang Islam pada masa itu, dah hampa nak pergi perang sangat, pergi sampai luar, hampa pergi lah, kami tunggu orang ni lah. Tak. Semua pakat pergi. Walaupun yang bagi pandangan suruh perang dalam Madinah tadi pun, apabila majoritinya ajak perang di luar Madinah, mereka ikut pergi. Ini keputusan. Ini sikap yang kena ada kepada orang-orang mukmin. Orang-orang yang mendapat hidayah ni, nak hidayah Allah ni kena macam tu. Jadi tuan-tuan, tu syaratnya, dirikan semayang. Kena faham falsafah semayang seperti mana saya sebut tadi. Kemudian wa'ataz zakah. Allah sebut lagi, satu syarat lagi, orang-orang yang nak imarah masjid ni, selain daripada mendirikan semayang, mereka mengeluarkan zakat. Apa dia nak habaq keluarkan zakat ni? Nak habaq kata hubungan dengan manusia. Hubungan dengan orang. Hubungan dengan masyarakat. Kena ambil kira. Kena baik. Jangan kira puak nu, jangan kira puak ni. Ini Islam. Nama saja Islam, dia sembah Allah, dia menghadap khiblat yang sama, Nabi sama, dia saudara kita. Biar bila dia pandangan apa pun, dia tetap saudara kita. Jangan duk buat lebih kurang. Jangan duk buat lebih kurang. Ini yang Tuhan sebut. Hanya orang layak untuk mengimarah masjid ni, orang yang sifatnya macam ni. Beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat, mendirikan sembahyang dengan sebenarnya, hubungan dengan Allah baik, hubungan dengan manusia baik. Allah wakmai zakat tu. Nak habaq kata hubungan dengan manusia kena baik. Kemudian akhir sekali Allah kata, walam yakhsha illallah. Orang yang layak untuk memarah masjid ni adalah orang yang tak bimbang, tak takut hal lain melainkan Allah saja. Bayangkan tengok tuan-tuan. Orang yang kata takut kepada Allah ni menjadi asal ataupun punca seseorang tu jadi baik. Seorang ni kalau dia takut kepada Allah tuan-tuan, dia akan jadi baik. Dia akan jadi baik. Ini syaratnya. Kita main nak imarah masjid, kita seorang yang takut pada Allah. Kita tak mau berkelahi, kita tak mau rosak persaudaraan, kita tak mau yang ni, kita takut dengan Allah. Maka manusia ni akan jadi baik. Kita sanggup bagi kepercayaan kepada orang lain. Kita sanggup sifat-sifat kita ni kerana takut pada Allah. Maka kita akan jadi orang baik. Orang yang takut pada Allah ni, dia mula dengan takutnya. Takut dengan Allah tu takwa. Dia akan dengar kata, dia tak berani langgar perintah, dia tak berani langgar arahan. Ni syarat nak imarah masjid. Last sekali Tuhan kata apa ayat? Fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Allah kata, harap-harap orang yang bersifat macam ni lah yang disebut tadi ni, berapa perkara: beriman dengan Allah, dengan hari akhirat, dirikan sembahyang, keluarkan zakat, dan tak takut benda lain melainkan kepada Allah. 5 ciri-ciri ni, orang yang nak imarah masjid ni, Allah kata mudah-mudahan mereka ni lah akan termasuk dalam golongan orang yang muhtadin. Siapa dia muhtadin? Orang-orang yang mendapat hidayah daripada Allah. Ni yang kita duk minta, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Allah lantik kita ada jawatan dalam masjid. Walaupun tak ada jawatan, kita mai bersama-sama imarah masjid. Inilah Allah kata orang-orang yang akan dapat hidayah. Jadi tuan-tuan, ini yang saya harapkan. Supaya masjid ini dapat diimarahkan dengan sebaik mungkin. Sebab itulah ayat yang diharapkan oleh Allah SWT, supaya manusia, hamba ini akan patuh kepada arahan Allah. Tuan-tuan, kita sambut macam-macam, kita sambut. Tiap-tiap tahun kita sambut macam-macam. Ma'al hijrahnya lah. Kemudian apa dia lagi? Maulid Rasul. Yang baru ni Maulid Rasul lah. Tu nanti bulan Rejab lah sambut apa pula? Isra' Mi'raj lah. Bulan Ramadan jemput apa pula?
Sambut apa pula? Nuzul Quran lah. Semua kita sambut. Tuan-tuan, kita kena ingat lah. Tiap-tiap tahun kita sambut benda yang sama saja. Tuan-tuan, Allah sengaja jadikan hari itu berputar 24 jam. Allah sengaja jadikan berputar. Sampai 24 jam, dia akan patah balik jadi satu. Dia tak ada 25 jam, 26 jam. Dia 24 jam, kemudian 1, 2, sampai 24 jam. Hari. Dan Allah sengaja jadikan minggu itu berputar. 7 hari. Berputar. Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, jumpa balik Jumaat. Dia tak jumpa hari lain. Kita selama hidup kita ni, kita duk jumpa hari ni saja. 7 hari ni. Allah sengaja jadikan bulan itu berputar. 1 hari bulan sampai 29 ataupun 30. Bulan orang putih 31, dia patah balik jadi 1 hari bulan. Dia tak ada 32 hari bulan, 33 hari bulan. Berputar. Allah sengaja ciptakan tahun itu berputar. 12 bulan. Habis 12 bulan, dia patah balik jadi satu. Muharram, Safar sampai Zulhijjah, patah balik jadi Muharram. Januari, Februari sampai Disember, patah balik jadi Januari. Semua ini tuan-tuan, Allah jadikan ini, kita syukur dengan nikmat Allah ni supaya kita dapat bermuhasabah tiap-tiap tahun. Sebelum kita dijemput oleh Allah, menghadap dia untuk menimbang dan periksa segala amalan kita. Kita muhasabah tuan-tuan. Cuma tinggal yang tak berputar pada umur kita. Mana ada umur kita yang berputar? Satu patah balik jadi satu. Tak ada. Dia terus. 60, 70 dia terus. Dan umur kita takkan panjang sampai tak mana. Sebab Nabi dah bagi tahu. A'maru ummati ma baina sittina wa sab'in. Umur umat aku ni antara 60 ke 70 ya. Wa aqalluhum may yajuzalik. Dan sedikit saja di kalangan umur umat aku ni yang diberi lebih pada tu. Sikit saja. Habis-habis tak ada 70. Lah ni pun Nabi kata 60 pun bila. Nabi kita berapa umur dia? 63. Orang Tanjung Dawai ni agak-agak berapa biasa dia? Tahu lah. 70. Tahu lah orang Kelantan banyak orang ni. Kan? Ada. Boleh kira dengan jari lah dalam masyarakat kita ni ada berapa orang umur 90. Ni Tanjung Dawai ada tak Batam? Kulah ni. Kan? Kalau ada pun seorang ni. Tu pun melaih lah. Kan? Jadi tuan-tuan nak kena peringat benda ni selalu. Kita sambut macam-macam, baru ni kita sambut Maulid Rasul. Kita sambut Maulid Rasul pasal apa? Pasal kita beriman. Kita percaya bahawa Muhammad ini Rasul. Apa yang dia kata, apa yang dia sampai, kita kena percaya. Dia sampaikan Islam, agama yang dia bawa, dia sempurnakan agama Islam ini dengan Nabi Muhammad SAW. Islam ni disempurnakan. Selama kita duduk lah ni, kita faham tak Islam apa dia? Kita faham tak apa matlamat, tujuan syariat yang dibawa oleh Nabi? Kita faham tak? Kita sambut hari-hari, tiap-tiap tahun. Kita percaya Nabi Muhammad. Kita ikut syariat dia, tapi kita faham tak matlamat syariat? Tuan-tuan, saya nak bagi kat tuan-tuan hari ni, tuan-tuan peganglah benda ni. Yang pertama tuan-tuan, tujuan kita diciptakan ini, Nabi Muhammad mencerita kepada kita dalam Quran semua. Dia ada 4 matlamat utama yang nak dicapaikan. Yang ni dicapai oleh syariat. Semua kita kena tahu. Semua Islam tahu. Kalau tahu hak ni, insya-Allah kita takkan berkelahi. Kalau kita berkelahi pun, kita senang maafkan orang. Sebab kita tahu matlamat. Nak buat kerja tapi tak tahu matlamat, masalah. Yang pertama tuan-tuan. Tuan-tuan ingat. Mana tak bawa pen, tak bawa kertas. Harap-harap kepala mereka macam Imam Bukhari. Jenis Imam Syafi'i. Okey Yang pertama, matlamat syariat wujudkan kita ini, yang pertama untuk jadi khalifah. Saya nak terang tuan-tuan.
untuk jadi khalifah. Allah kata apa dalam Quran? Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita semua ini Allah wujudkan kita ini untuk jadi khalifah atas muka bumi ini. Apa makna khalifah? Iaitu mengurus alam ini. Ni semua bertanggungjawab ni, mengurus alam. Bukan makna khalifah tu Perdana Menteri saja, bukan makna khalifah tu Menteri Besar saja, ada. Semua ni khalifah kena mengurus alam ni. Mengurus mengikut bidang kuasa mereka. Tu imam, kalau Perdana Menteri, bidang kuasa dia negara. Kalau Menteri Besar, bidang kuasa dia negeri. Kalau DO, bidang kuasa dia daerah. Kecil pada daerah pada. Kalau penghulu, bidang kuasa dia mukim. Kecil daripada mukim. Qaryah. Qaryah. Kecil pada mukim qaryah. Siapa dia jaga qaryah? Tok Imam. AJK semua ni. Ni kena jaga. Kena urus qaryah ni elok-elok. Kecil pada qaryah lagi, kampung. Ketua-ketua kampung tu. Jaga baik. Semua terlibat. Kecil pada kampung lagi, keluarga. Semua kita bertanggungjawab. Jangan duk ingat aku bukan khalifah Perdana Menteri, Menteri Besar. Tak. Kita terlibat dalam mengurus. Semua. Di rumah kita mengurus, tuan-tuan. Keliling rumah kita mengurus. Kita di rumah kita, sebelah rumah kita, belakang, depan, kiri, kanan ada jiran. Kita kena urus. Kita tak pandai urus lagi, berkelahi. Contoh parit longkang. Tak mau bagi ayak naik ke rumah kita, buat parit tala pergi ke jiran. Agak-agak lagi nak bertetak berperang lah agak-agak. Berkelahi. Cucuk apa panggil? Cucuk atap tu. Dan ni orang panggil apa tamah tu? Awning. Buat awning tu terjun ayak pi rumah jiran. Tak pandai mengurus, berkelahi. Allah suruh kita urus alam ni elok-elok. Ni semua bertanggungjawab ni. Ni nak urus masjid dengan kewangannya, dengan programnya, dengan nak jaga fizikal masjid, tandasnya alhamdulillah. Saya masuk tandas tadi bersih elok. Saya tengok tadi cuma main malam ya, tak ada tengok suasana fizikal ni masjid. Tapi tengok cahaya elok dah. Cuma tak ada buka pintu tengok laut ni. Kan? Jaga tuan-tuan. Tanggungjawab kita. Pengurusan. Dan orang-orang anak-anak qaryah pula jangan duk ingat depa ni saja pengurusan. Kita pun terlibat dalam pengurusan. Pasal apa? Kita kena patuh kepada keputusan mesyuarat jawatankuasa qaryah yang dilantik. Kena ikut, tidak berkelahi. Contohlah macam dulu, kes kita 2019 dulu, kes apa? Kes COVID kan? Kita terima arahan, kena jaga SOP. Berapa banyak kes anak qaryah berkelahi dengan jawatankuasa qaryah? Yang jawatankuasa qaryah ni nak laksanakan arahan, yang mereka tak mau ikut, berkelahi. Mai mesyuarat tu semua hak AJK yang berkhidmat masa COVID dulu semua tak naik dah. Pasal anak qaryah meluat. Pasal tak bagi mayang, bagi mayang suruh renggang, kena bawa sejadah sendiri. Yang tu arahan. Tuan-tuan kena patuh arahan. Ini orang Muslim. Jangan jadi perangai orang Yahudi. Walaupun Melayu, Tanjung Dawai, tapi perangai Yahudi. Apa dia perangai Yahudi saya sebut tadi? Ada ilmu, tapi tak buat. Itu yang ghairil maghdubi alaihim. Baca selalu ghairil maghdubi alaihim, bukanlah orang yang engkau murkai, iaitu Yahudi. Yahudi ni sifat dia orang yang tahu tapi tak buat. Lepas-lepas bagi salam tak tahu tapi tak buat. Tu perangai Yahudi itu. Semangat ke main lawan Yahudi di Bani Israel di sana, tapi hadut sini jadi Yahudi macam mana pula ni? Tak terfikir ke benda tu?
Ini yang saya kata kena ada ilmu, tuan-tuan. Yang pertama tadi apa dia? Khalifah. Yang kedua, Allah cipta kita, syariat kita ni, dia suruh kita beribadah kepada dia, mengabdikan diri kepada dia. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Allah cipta kita ni untuk mengabdikan diri kepada dia. Tuan-tuan, kita kalau asyik mengurus alam ini saja, tidur, jaga tidur, makan, pi urus, kerja, sagi balik makan, tidur, esok urus, kerja, balik tidur, makan, lagu tu saja, tuan-tuan. Kita tak ada pengabdian diri kepada Allah, santapan jiwa kita tak ada kepada Allah, manusia akan jadi keras kepala, nampak ni. Kerja dia, tidur, esok pergi tangkap ikan, balik, esok makan, tidur, pergi tangkap ikan, balik, pergi urus macam tu saja. Pergi pejabat, tak semayang, tak ada ibadah. Manusia akan jadi keras kepala. Manusia akan jadi ketat dada dia. Maka manusia akan berkelahi. Sebab itu dalam Allah bagi tanggungjawab pengurusan supaya urus dunia ni, di celah tu Allah suruh mengabdikan diri kepada dia. Betul tak, tuan-tuan? Tuan-tuan penat bekerja, sekali masuk Zuhur, semayang. Tenang jiwa kita. Ni, dua. Sebab itu dalam Islam, banyak ibadah yang Allah syariatkan. Itu pun kena mengaji. Yang wajibnya, yang sunatnya, semua ada. Kena mengaji. Sebab apa? Sebab nak release tension. Manusia kalau jiwa tak dekat dengan Allah, kerja duk berkelahi, hati jadi keras. Bila hati jadi keras, dia tak heran nak buat kat siapa, nak buat orang, nak zalim siapa, hati tak lembut ni, dia jadi masalah. Itu syariat letak elok dah, tuan-tuan. Inilah syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita duk sambut tiap-tiap tahun Maulid Rasul. Kadang-kadang ada masjid berlarak sampai berapa kilometer, sampai peluh, rasa puas. Tapi tanya apa dia syariat yang dibawa oleh Nabi, tak tahu. Masalah. Dua. Anda pegang betul-betul ini. Yang ketiga, yang paling besar sekali, yang paling luas sekali, apa dia? Yang ketiga, Allah wujudkan kita atas dunia ni untuk kita saling bersaudara. Ini yang paling besar sekali. Allah sebut dalam Quran, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah kata, wahai manusia, kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berpuak-puak, laki, perempuan, kami ciptakan kamu, semua benda. Pasal apa? Lita'arafu. Supaya kamu saling bersaudara. Tengok, tuan-tuan. Allah suruh dia bagi tahu kat kita, dia jadi jantan betina, laki perempuan, berbangsa-bangsa, berpuak-puak. Untuk apa? Untuk ta'arufu. Untuk bersaudara. Maka Allah bukan setakat letak matlamat untuk bersaudara saja, tapi Allah juga buat turun program kepada kita supaya kita bersaudara. Tuan-tuan tengok, daripada sekecil-kecil perkara sampailah sebesar-besar perkara, semua syariat dalam Islam sama ada nampak jelas untuk bersaudara ataupun agenda di sebaliknya, kita nampak dia tujuan dia untuk bersaudara. Semua benda. Contoh kita ambil daripada sekecil-kecilnya. Islam datang suruh bagi salam tak dengan sesama Muslim? Islam suruh. Assalamualaikum. Bayangkan tengok, kalau dia tu duduk meluat dengan kita berapa lama dah, jumpa-jumpa dengan dia, Assalamualaikum. Dia jadi terkedu, dia jadi musuh tu, dia kurang lagi. Dia jadi kurang. Senyum. Tengok syariat yang dibawa oleh Nabi. Semua nak jaga persaudaraan. Nabi kata, ibtisamuka ala wajhi akhika sadaqah. Senyum kamu kepada saudara kamu adalah sedekah. Bayangkan tengok, tuan-tuan, kita lama dah tak jumpa, berkelahi, kita bermusuh, adalah kita sumbin sikit, tapi bila jumpa saja, senyum. Lapang hati kawan. Tu syariat yang dibawa oleh Nabi. Kena faham yang umat Islam duk berkelahi pasal apa. Yang ni yang kita tak faham.
Ni tak ada ilmu cerita dia. Benda yang kecil-kecil ya, Islam ambil berat, tambahlah benda yang besar-besar. Benda senyum saja, benda bagi salam saja. Tu pun Islam suruh janji orang yang senyum kepada saudara dia seolah-olah sedekah. Sedekah ni tuan-tuan, pahala dia besar tak? Pahala dia besar. Sehingga orang yang mati esok ni nak minta mai dunia balik pasal apa? Pasal nak sedekah. Besar. Sehingga Nabi kata senyum kepada saudara adalah sedekah. Ni jumpa satu kampung, satu qaryah buat tak senyum, sombong. Apa dia ni? Berkelahi. Tu tuan-tuan tak tengok lagi. Benda-benda yang banyak lagi. Buang duri di jalan. Pasal apa? Jangan kata duri jalan-jalan jumpa paku takut kena tayar orang. Ambil buang. Islam ajak macam tu. Jangan kata lagu tu tuan-tuan. Mai masjid ni kalau menyakiti orang, Nabi suruh balik lah. Contoh dia apa tuan-tuan? Contoh dia, Nabi apa? Contoh dia kita makan benda yang busuk. Nabi kata, jangan mendekati rumah Allah kalau pakai makanan yang busuk. Kalau Nabi sebut, dia sebut thum. Thum tu lah. Bawang putih. Tu kita semayang duduk dekat dengan kawan tu. Kalau makan putih mentah tu batam tu. Dia ada gas tau. Dia ada gas itu belahak bau bawang putih lagi. Dia menyakiti orang. Tu pun Nabi tak bagi. Pasal bawang putih ya. Inilah tambah pula menyakiti orang dengan kata-kata. Menyakiti orang dengan body language, dengan gerakan badan. Jelin, apa omongnya? Apa kelin. Tengok satu macam ya. Kalau bawang putih pun Nabi ambil kira. Tu, jaga baik-baik. Matlamat syariat ni nak jaga ukhuwah. Bawang putih pun Nabi tak bagi. Kalau kita kot ni makan apa? Derian lah. Bagi apa lagi? Petai, genuak, jerin. Dan tuan-tuan jangan heran. Nak main masjid ni, betul lah pakai minyak wangi. Tapi kena tengok minyak wangi pasal apa. Kalau sampai bau sampai nak penin kepala orang hak duduk sebelah. Tuan-tuan pakai. Sebab tu kalau nak pakai minyak wangi ni, pakai hak nipis-nipis ya. Hak bau sejuk-sejuk, bau ringan-ringan saja. Ada setengah tu pakai sampai ketat, sampai kita nak penin. Ada orang penin bau minyak atar, betul tak? Bukan semua orang boleh. Sebab tu kena jaga benda-benda yang macam ni. Jadi tuan-tuan kena faham syariat Islam. Nak jaga perpaduan tu, nak jaga ukhuwah tu. Benda yang simple. Tuan-tuan pergi lagi atas, tuan-tuan akan tengoklah macam-macam tuan-tuan. Islam suruh kita ziarah orang sakit tak? Suruh ziarah orang sakit. Sampai esok di akhirat Allah tanya, hang tak main jumpa aku langsung. Aku dah kata aku main semayang hari-hari apa semua. Sembah kau. Tak, dia kata. Aku selalu ada dekat orang sakit. Pasal apa hang tak pergi? Orang sakit. Pasal apa nak bagi, nak erat hubungan. Sakit pi. Pasal apa? Pasal Allah ada di situ. Allah perhati semua. Allah letak pi ziarah orang sakit. Bukan zakat tu. Allah kata siapa ziarah orang mati. Sampai semayang, sampai ke bumi dia. Nabi kata akan dapat 2 qirat. 1 qirat besar Bukit Uhud. Ganjaran dia. Maknanya Islam bagi motivasi untuk kita ziarah orang sakit, orang mati. Sebab tu dalam Islam lagi, kalau kita baca hadis Nabi, siapa yang dijemput makan kenduri dan sebagainya, kalau siapa tak pergi tanpa uzur, dia dikira bermaksiat kepada Allah dan Rasul. Tuan-tuan, Islam nak jaga persaudaraan. Bayang kau tengok kita buat kenduri panggil kawan-kawan tak mai. Tambahlah kita pi kawan lari. Berdosa. Sebab itu dalam Islam kalau berkelahi orang sama-sama Islam, habis kuat berapa lama? 3 hari ya. Lepas tu kena baik balik. Ini yang ajaran Islam ajak. Yang kita duduk semayang, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tapi tak buat. Agak-agak perangai kita serupa dengan apa? Serupa dengan Yahudi. Jelas ya tuan-tuan. Apa lagi yang Islam buat? Semua nak jaga benda-benda tu. Pasal apa Islam kata, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu.
Apabila datang berita kepada kamu, hendaklah kamu perinci, minta dulu penjelasan. Pasal apa? Pasal sakit takut berkelahi. Tapi inilah umat Islam langgar lah ni, nak bang ni. Tapi do ihdinas siratal mustaqim. Terima berita, terus buat keputusan. Tanpa soal selidik, soal siasat. Sedangkan syariat kata, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Pasal apa Islam suruh kita semayang jamaah? Selain dapat pahala banyak 27, tapi dia ada agenda sebalik dah, iaitu persaudaraan. Pasal apa Islam suruh puasa? Pasal supaya kita merasai bagaimana orang susah, tak boleh makan, tak boleh hidup. Itu agenda di sebaliknya. Kita hanya puasa, tahan makan, tahan minum, terbit fajar sampai terbenam matahari saja. Tapi orang lain yang tak makan, tak minum, bukan kata bulan puasa, tapi sepanjang hari, sepanjang tahun. Sampai kadang-kadang nak buka puasa pun tak tahu nak makan minum apa. Nak makan sahur pun tak tahu lagi. Ni Allah nak melahirkan rasa perasaan persaudaraan. Zakat, lagilah persaudaraan. Haji, lagilah persaudaraan. Peringkat antara bangsa. Dia pergi umrah tiap-tiap tahun. Kerap pergi umrah. Sampai kapal terbang tu penuh dengan dia. Orang lain pun tak ada nak pergi. Tapi tak faham pasal apa. Pergi berkelahi di sana, pergi bertolak di sana. Padahal di situ nak memupukkan persaudaraan. Apatah lagi lepas balik pada umrah, patutnya hak tak bercakap. Hak berkelahi lama, sudahlah. Tuan-tuan. Pasal apa Islam larang minum arak? Pasal mabuk. Pasal apa mabuk? Satgi balik rumah, masuk pintu jiran, tengok bini orang macam bini kita. Tak jadi masalah. Berkelahi. Bertetak, berparang. Pasal apa tak pergi zina? Satgi berkelahi. Orang kita zina dengan mak dia tak apa. Tapi kalau orang zina dengan mak kita, berkelahi. Semua Islam nak jaga apa? Nak jaga persaudaraan. Pasal apa tak pergi mencuri? Berkelahi. Ada ke pasal tak pergi masuk rumah kita, pergi curi barang kita? Berkelahi. Merompak. Semua Islam tak bagi. Tuan-tuan kena faham syariat Islam ni. Tu yang saya sebut khalifah, ibadah, persaudaraan, ukhuwah. Semua nak jaga benda-benda yang macam ni. Sebab apa tuan-tuan nak beritahu? Sebab tuan-tuan semua dengar sejarah ni. Sejarah ni dirakam oleh Allah dalam Al-Quran. Apabila ketika Allah nak jadikan Adam AS manusia sebagai khalifah, malaikat tanya Allah, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima? Adakah engkau ya Allah nak cipta manusia yang macam ni, yang sifat dia pada buat kerosakan atas muka bumi dan kemuncaknya adalah menumpah darah, iaitu membunuh, melakukan pembunuhan. Dua benda ni tuan-tuan, sifat manusia ni. Sifat manusia ni dia suka berkelahi. Malaikat tahu dah dan Allah pun tak nafi. Allah kata betul. Allah pun tahu. Maka Allah kerit cipta syariat ni supaya manusia tak berkelahi. Ikut syariat ni. Siapa ikut, bahagia. Siapa tak ikut, celaka. Islam dah bagi jalan. Kita duk baca dah selalu apa? Dalam surah Sajadah tiap pagi Jumaat tu. Inna hadaina hussabil imma syakiran wa imma kafura. Kami dah tunjuk jalan. Ini jalan baik, ini jalan jahat. Pilihlah sendiri. Pilihlah mana satu kamu nak. Nak jadi ashabul yamin ataupun ashabus shimal. Nak jadi orang kanan ataupun orang kiri. Jadi tuan-tuan jaga. Tabiat manusia ni suka buat kerosakan. Paling tinggi kerosakan dia, kemuncak dia adalah pembunuhan. Habis manusia. Sebab tu Allah letak syariat di tengah supaya manusia lalu syariat ni dengan elok. Tapi kalau manusia langkau syariat ni, maka berkelahi. Apabila berkelahi, maka tunggulah azab Allah. Tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, syariat datang, Nabi berhijrah ke Madinah yang kita duk sambut tiap-tiap tahun ni. Ma'al hijrah, bila sampai di Madinah saja, di satu kampung nama dia Quba, Nabi buat apa dulu? Nabi bina
masjid. Masjid yang pertama dibina oleh Nabi ketika sampai di Madinah adalah Masjid Quba. Hari ini ada Masjid Quba. Masjid itu dibina supaya manusia umat Islam boleh bersatu di situ. Itu masjid yang pertama Nabi buat. Tapi lepas pada tu tuan-tuan, orang munafik membina satu lagi masjid berhampiran dengan Masjid Quba dan dinamakan sebagai Masjid Dirar. Orang munafik buat masjid satu lagi dekat Masjid Quba pasal apa? Tujuan dia nak bagi umat Islam berpecah belah. Tu tujuan dia. Mereka jemput Nabi pergi semayang di masjid tu. Nabi janji nak pergi. Nabi pergi perang dulu, balik. Malaikat turun bagi tahu Nabi, tak benarkan Nabi. Allah tak izin Nabi pergi semayang di masjid tu. Sebab mereka tujuan dia untuk memporak-porandakan, berpecah belah umat Islam. Dan akhir sekali, Nabi diarah untuk robohkan masjid tu. Nabi bakar masjid tu tuan-tuan. Pasal masjid tu tujuan dia untuk pecah belah. Jadi kita kena ingat matlamat syariat ni tuan-tuan. Kita bina masjid ini, masjid ni duduk dalam Qaryah Tanjung Dawai ni untuk menyatu padukan anak-anak Qaryah Tanjung Dawai. Tak kira dia mai daripada bangsa mana, negara mana, tak kira. Dia orang Kelantan ke, dia Terengganu ke, dia orang luar ke, dia orang dalam ke, dia orang dasar laut ke, dia orang bukit ke, dia orang mana, mai bersatu padu. Ni masjid ni diadakan dengan cantik, lokasi dia tepi laut. Mana nak cari? Tapi kalau tuan-tuan berkelahi dalam rumah Allah ni tuan-tuan, tuan-tuan runtuhlah masjid ni. Sebab kalau tak ada masjid ni tuan-tuan tak berkelahi. Ada masjid tuan-tuan berkelahi, lebih baik runtuh. Orang kata, "Hai, Datuk takkan nak runtuh masjid kot." Saya kata, Nabi pun bakar masjid. Pasal masjid tu nak bagi orang berkelahi. Tuan-tuan muhasabah baliklah. Jagalah nikmat Allah yang Tuhan bagi, tempat untuk kita bersatu padu. Persaudaraan adalah nikmat Allah. Berapa dah saya sebut tuan-tuan? Berapa dah? 3. Apa dia ingat nak? Ingat. Apa dia? Khalifah. Jam lah. Jam lah. Saya bukan nak boleh main lalu batam ni. Saya main sedih ni ya. Khalifah. Ibadah. Persaudaraan. Dan yang keempat tuan-tuan. Ujian. Ujian. Kita dah baca surah Tabah dulu. Al-Mul. Huwallazi khalaqal mauta wal hayat. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah kata dia jadikan mati dan hidup untuk menguji kamu. Tuan-tuan, di peringkat khalifah pengurusan kita akan diuji. Semua akan diuji. Jawatan kuasa pegawai masjid nak urus sebagai elok ya tuan-tuan. Sekali adalah ujian dia. Mesti mai punya ujian. Bukan senang nak masuk syurga. Sebab Nabi bagi tahu huffatil jannah bil makarih. Dibentang di atas jalan nak pergi ke syurga itu dengan benda-benda yang kita benci. Wa huffatin nar bisyahwat. Dibentang atas jalan-jalan nak pergi ke neraka itu hanya ikut syahwat nafsu kita saja. Mudah aja. Ni, nak bina masjid, nak imarah masjid ni, kita akan diuji. Nak mengurus masjid kita akan diuji. Nak beribadah kita akan diuji tak? Kita akan diuji. Nak beribadah kepada Allah akan diuji. Dia main malas, segan. Nak main beribadah kat masjid, malas. Nak dengar orang mengajak, malas, segan. Dengar pun dengar, gagah tunggu tapi lena, pejam mata. Kan nampak macam khusyuk padahal lena. Ataupun buka biji mata tapi telinga pekak. Tak dengar langsung lah. Mata beliak. Lena pun ada banyak jenis lena banyak. Ada lena jenis pejam mata, yang tu biasalah. Ada lena jenis beliaknya mata apa dah. Beliak tengok kita, tanya-tanya kelepiak apa dia tau. Dalam duk beliak tu kan. Jadi ujian ni akan mengenai semua peringkat. Peringkat khalifah, pengurusan, peringkat ibadah, pengabdian, peringkat ukhuwah, persaudaraan. Kita niat saja nak kawan dengan ni, sagi macam-macam mai sagi. Dia ni kata macam ni, dia tu kan boleh percaya sangat, perangai dia macam ni, yang ni. Lama dah. Tuan, kita akan diuji dalam semua peringkat. Dan inilah pentingnya dan perlunya kita semayang
sentiasa minta ke Allah, ihdinas siratal mustaqim, dengan pahaman yang saya terang tadi ni. Kita kena faham benda-benda tu. Barulah masyarakat manusia akan jadi elok kalau ikut syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, 8 lebih dah. Jadi saya ingat itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat dia. Ada manfaat dia. Jadi saya serahlah pada tuan-tuan semua. Kita ada wakil daripada pejabat agama daerah, daripada jabatan. Kita wakil kepada AJK, pegawai masjid. Semua tak kira tua muda, hak lama, hak baru. Semua pakat berganding bahu. Untuk khususnya dalam mengimarah rumah Allah ini. Supaya dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin, dan supaya ini menjadi jalan dan penyebab untuk kita masuk ke dalam syurga Allah. Kalau kita berjihad macam mana pun tuan-tuan, kalau kita bercakap baik macam mana pun, kita berdebat agama dan sebagainya, tapi semua itu tak memasukkan, ataupun kalau semua itu menggagalkan kita ke dalam syurga, maka kita bukan dari kalangan orang-orang yang berjaya. Sebab Nabi Allah kata, "Man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Siapa yang dijauhkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka Allah kata itulah orang-orang yang berjaya. Kalau kita mai imarah masjid, kita mai semayang tapi tak ikhlas kerana Allah, last sekali kita tak masuk syurga, kita masuk neraka, maka kita bukan di kalangan orang yang berjaya. Kena ingat matlamat kita nak pi mana. Insya-Allah kalau niat kita bersih, ikhlas kerana Allah, Allah bantu kita. Yang baik daripada Allah, yang sebaliknya adalah kelemahan diri saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.